Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah yang sebenarnya ini adalah perkongsian yang ketiga mengenai RPI. Tapi perkongsian pertama tu kita buat di Webex, tak ramai yang ikuti sebab saya rasa Webex tu tak ramai orang yang familiar. Jadi kan, sekejap ya. Melissa? Alright, okay. Jadi perkongsian yang pertama, saya bercakap tentang isu-isu ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru. Dan perkongsian yang kedua, saya buat mengenai bagaimana nak menulis RPI. Dan berdasarkan perkongsian yang nombor 2 tu, bila saya tunjuk contoh RPI, ramai guru yang kata, doktor boleh tak tunjuk boleh tak tunjukkan contoh RPI untuk anak-anak yang low functioning. Okey, so jadi hari ni kita akan tunjukkan cara macam mana nak tulis video tengokkan dah apa? Ya Allah, saya punya WhatsApp, sorry saya kena tutup WhatsApp, kalau tidak segala. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekejap saya tutup punya WhatsAppnya. Astaghfirullahalazim. Sangat lucu pagi ni. Okey. Jadi saya tengah bercakap-cakap tiba-tiba keluar mesej WhatsApp. Okey, jadinya mesti ingat semua orang, RPI yang saya tunjukkan ini adalah RPI yang kita gunakan di jenis kurnia. Dan makanya ada beberapa isu di sini kerana cara pengajaran dan pembelajaran di jenis kurnia ini adalah berbeza dengan dengan cikgu-cikgu buat di sekolah kan. Jadi ada beberapa adjustment lah yang cikgu perlu buat, saya rasa kan. Okey, saya rasa kita go ahead, kita tengok dulu dia punya RPI tu. Kemudian kita akan bincang macam mana cikgu-cikgu di sekolah, di mana PNP di sekolah berbeza dengan jenis kurnia, macam mana nak guna PPI ni dalam setting sekolah. Okay? Now, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita akan mula dengan keperluan murid berkefungsian rendah, keperluan pendidikan murid berkefungsian rendah. Yang nombor 2, kita akan go through contoh RPI. Saya ada 3 contoh RPI di sini. Dan kemudian yang ketiga, kita buat question yang answer. Okey semua orang? Right. Jadi, salah satu sebab kenapa kebanyakan cikgu gagal menulis RPI yang mantap untuk murid kefungsian rendah adalah kerana cikgu-cikgu memikirkan bahawa sebagai guru di sekolah hanya perlu fokus kepada fokus kepada akademik saja. Dan bila kita kata fokus kepada akademik, maklumlah sekolah belajar means akademik. Jadi bila akademik tu, cikgu-cikgu pula terlalu fokus kepada menulis, membaca, mengira. Walhal anak-anak yang berkefungsian rendah, mereka belum sampai ke tahap di mana mereka mampu untuk menulis, membaca, mengira. Tetapi cikgu-cikgu fikir bahawa ini sekolah kan, maka bila sekolah kena ajar menulis, membaca, mengira lah. Jadi bila guru-guru ada pemikiran yang macam tu, itu yang stuck tu. Okey, bagi yang tak faham saya punya hujah ni, dia macam ni. Anak-anak kefungsian rendah belum sampai tahap di mana mereka mampu belajar.
Okey, tetapi cikgu-cikgu pula kan fikir, oh saya kerja cikgu adalah membaca, belajar akademik dan untuk akademik murid-murid yang level ini membaca menulis mengira. Tetapi murid-murid kefasihan rendah belum mampu, belum bersedia untuk membaca menulis mengira. Sepatutnya kita perlu ada satu masa di mana kita ajar kepada murid-murid kemahiran apa yang saya panggil iaitu kemahiran untuk kesediaan belajar. Learning readiness. Learning readiness ataupun kesediaan untuk belajar. Okey, jadi saya akan kongsikan, cikgu-cikgu boleh ambil nota ya. Untuk murid-murid, we are talking about children yang langsung tak faham arahan, langsung tak boleh duduk di meja, langsung tak boleh buka buku, pegang pensel, very hyperactive, berjalan tak berhenti-henti, tak boleh bertutur, We're talking about those kind of children, okay, hari ni. Jadi, saya nak kongsikan bahawa di jenis kurnia, dalam kita punya modul jenis kurnia, kita ada satu konten khusus untuk anak-anak yang low functioning, yang kita panggil learning readiness ataupun kesediaan belajar, dan kita percaya bahawa anak-anak ini, jika dia tidak ada kemahiran untuk sedia belajar ni, dia tidak akan mampu bergerak ke hadapan. So ambil nota ya, saya bagi. Dia ada 6 semuanya, 6. Okey, yang pertama, anak mampu mengikut arahan satu langkah. Itu satu. Mampu ikut arahan satu langkah. Maksudnya adalah bila kita kata, Ammar, mari sini. Aisyah, duduk. Aisyah, tulis. Maksudnya kita bagi satu arahan saja dan dia boleh, bukan executive functioning skills, Encik Azizi, slow down. We're talking about really low functioning levels. Maksudnya satu arahan saja dan bukan arahan yang kompleks, bukan arahan yang banyak-banyak langkah. Bukan Aisyah, mari sini, duduk, buka beg, ambil pensel. Bukan yang tu. Bukan. Okay? We're talking about satu langkah saja. Aisyah, duduk. Bila kita bagi arahan Aisyah duduk, dia boleh tak ikut arahan? Itu adalah kemahiran pertama. Kemahiran yang kedua adalah anak ini tidak ada masalah tingkah laku yang negatif, disruptif, agresif. Dia ada 3. Agresif tu dia mencederakan orang dan kadang-kadang mencederakan diri sendiri. Disruptif tu dia tak mencederakan orang tapi dia ganggu. Orang nak belajar dia jerit, ataupun orang nak belajar dia ambil meja, baling ke, ambil botol air baling ke. Itu disruptif. Dan satu lagi tingkah laku negatif tu adalah dia tak mencederakan orang, dia tak mencederakan diri sendiri, dia tak kacau, dia tak ganggu ketenteraman dan sebagainya, tetapi dia duduk dekat meja dia, dia asyik buat macam tu je sampai kita suruh pegang pensel ke, buka buku, dia tak boleh buat apa. Jadi, sebab itu kita kena latih anak-anak murid kita supaya mereka tidak ada tingkah laku yang negatif, disruptif ataupun agresif. Okey, itu adalah kemahiran yang kedua. Kita ulang. Kemahiran pertama adalah ikut arahan. Kemahiran kedua adalah tiada tingkah laku negatif, disruptif dan agresif. Kemahiran ketiga adalah anak boleh duduk di meja dan bukan saja duduk nganga, tapi dia boleh duduk dan apa tugasan yang cikgu bagi, dia boleh siapkan. Selalunya kita target objektif pembelajarannya adalah Aisyah boleh duduk di meja dan menyiapkan tugasannya selama 15 minit. Itu adalah target kita, 15 minit. Jadi kalau kita tengok awal-awal tu 1 minit pun dia tak boleh duduk, maka kita kena binalah kemahiran dia untuk duduk di meja buat kerja tu. Daripada berapa minit kita tambah sampailah minimum 15 minit. Jadi kalau anak tu boleh duduk selama 15 minit, then what happen is that kita bagi kerja, dia buat 15 minit, kita bagi dia break. Dia boleh lompat kat trampolin ke, dia boleh pergi berjalan ke, boleh main kartun ke, lukis-lukis warna-warna.
3 minit ke 5 minit kita bagi dia break, kemudian dia datang, dia duduk 15 minit lagi. Kalau dia boleh duduk 15 minit dalam 2 sesi, dah 30 minit kan. Jadi kita target apa nama ni, 15 minit dulu. Okey, boleh duduk di meja. Dan yang keempat adalah anak ada kemahiran untuk berkomunikasi. Yang komunikasi ni agak kompleks, nanti kita akan cerita. Dan selalu di Genius Kurnia kita pecah kepada dua. Satu, komunikasi, asas komunikasi yang awal. Sekejap ya, Cikgu Zorifah kata kabur. Sekejap ya. Malisa, skrin kabur ke ada cikgu kata kabur? Cikgu Zorifah, laptop cikgu kot. Okey. Puan Nurul Hayati, itu bukan doktor ke, itu bukan OT ke doktor kemahiran untuk duduk itu. Puan Nurul Hayati, di sekolah ada OT ke? Di sekolah tak ada OT. Maka kemahiran untuk ajar anak duduk di meja tu, cikgu kena ada kemahiran tu. Dan saya kata kepada cikgu, some teachers say, saya bukan OT, saya bukan rehab. Kami tidak diberi apa kemahiran itu. Tidak diberi kemahiran itu, kita boleh beri. Contohnya, bila para guru DG baru graduate datang kerja di Genius Kurnia pada masa itu pemata kurnia, they don't have these skills. We can teach them. Saya selalu kata, special education is not rocket science. Bukannya ilmu sains yang kita nak figure out macam mana nak bina roket, nak bubuh minyak petroleum apa, nak hantar dia ke bulan ke akal. It's not difficult. Dan kita punya DG, kita bagi latihan 3 bulan, 4 bulan, boleh buat. Sebab DG kita ni semua cerdik. DG kita ni semua berupaya. It's just a matter, kamera turn kena lap sikit. Okay, 2 orang dah. Right. Ada yang kata jelas, ada kata yang tak jelas. We are trying to bila kata kamera tak jelas, apa ni? Mana? Nak lap dekat mana? Sini. Buka lampu kot Malisa. Dah okey dah? Okey, right. Cikgu kena ada kemahiran OT, bukan kemahiran OT sehingga perlu ada ijazah tu. Tak perlu. Basic stuff saja. Basic stuff. Nak ajar anak duduk di meja 15 minit ni, bukan cikgu ada degree saja boleh ada kemahiran tu. Tetapi, mak bapak yang buat, yang ajar anak-anak dekat rumah pun perlu tahu. Kan? Kita tahu anak datang ke sekolah half day, tak cukup. Kita kena balik rumah, kita kena ajar, dan mak bapak pun kena ada ilmu macam mana nak ajar anak duduk di meja buat kerja sebanyak 15 minit. It's not rocket science. Okay? Right. Jadinya, ikut arahan, anak mampu ikut arahan satu langkah, anak bertingkah laku dengan baik, anak boleh duduk di meja, menjalankan tugasan sebanyak 15 minit. Kemudian, kemahiran komunikasi. Yang kelima, toilet training. Pada usia anak 7 tahun, kalau datang ke sekolah pakai pampers, itu huru-hara. Sebab cikgu tak cukup kaki tangan. Kalau kata dalam satu kelas ada 6 hingga 8 orang murid, kalau kata 3 orang pakai pampers pun, saya sangat-sangat sangat-sangat simpati dengan cikgu tu. Jenuh lah. Jadinya, sebab itu kami yang bekerja di Genius Kurnia, we focus on early intervention, berbuih mulut macam anjing gila, duk cerita kat mak bapak, you need to toilet train. We are pushing. We are pushing parents to toilet train their children, so that bila anak-anak pergi ke sekolah pada usia 7 tahun, tak adalah reput tulang cikgu nak mengajar lagi, nak toilet trainnya lagi, yang nak behaviornya lagi. Okay, so yang kelimanya adalah toilet train. Malisa, I'm missing one. Disebabkan masalah ni. So, boleh ikut arahan, tingkah laku positif, boleh duduk di meja selama 15 minit, toilet train, kemahiran komunikasi awal. Satu lagi? Bukan, ada satu lagi. Dr. Hasnah terlupa. Dah?
duduk, toilet train, bermain bermain dengan komunikasi awak monitor. Okay. So apa tu, Dr. Hasna hari ni disebabkan awal-awal tadi ada masalah teknikal dah apa ni huru-hara sikit. So anak-anak kena ada kemahiran ni. Jadi katalah murid 7 tahun pada bulan Januari datang ke kelas cikgu dan murid tak ada kemahiran ni. Tak boleh berkomunikasi, masih pakai pampers, yang terlantar tu kan saya rasa Puan Nurul Hayati, yang itu I think I need another session. Can we just focus yang tak terlantar dulu? Sebab to guide these teachers kan Puan Nurul Hayati, I think I need to do step by step. Let's just focus kepada murid-murid yang hyper, yang boleh bergerak. Yang low functioning tu nanti next talk ya. Okay. Jadinya di jenis kunia, bila murid-murid datang untuk dia punya RPI, kita fokuskan kepada kemahiran ini dulu. Jadi cikgu nanti akan kata, doktor datang buat yang itu saja. Jadi maksudnya bukanlah sahaja kita fokus kepada 5-6 kemahiran ini. Dan juga mesti ingat di jenis kunia, anak-anak yang baru masuk, anak-anak yang masih tak boleh ikut arahan, yang masih tak boleh berkomunikasi dan sebagainya, bila dia masuk ke jenis kunia, dia masuk ke program intervensi awal. Dan program intervensi awal ini hanyalah seminggu sekali selama 2 jam. Dan kita fokus kepada kemahiran ini. Apabila kemahiran ini dikuasai, kemudian kita naikkan dia ke kelas transisi. Dan kelas transisi tu dia capah 2. Transisi yang nanti bila sampai ke kelas prasekolah, kita nak sediakan dia untuk pergi ke kelas aliran perdana, ataupun transisi yang kita akan sediakan dia untuk kelas pendidikan khas. Jadi apabila kita fokus kepada 5-6 kemahiran ni, bila anak sampai ke tahun 1, kami punya target adalah supaya sekurang-kurangnya anak jenis kunia bila sampai ke tahun 1 dah toilet train, dah boleh ikut arahan, dah boleh duduk di meja, tak ada kacau kawan dan sebagainya, dah boleh menyatakan keperluan dia. Okay everybody? Right. Okay. Jadi Puan Lizia, dia kata suara saya sangkut-sangkut. Okey ke suara saya ke betul sangkut-sangkut? Ada yang kata okey. Right. Jadinya sekarang kita nak melihat kepada kepada sampel RPI yang saya ada. Saya rasa selepas kita go through sampel ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mesti akan ada banyak soalan, jadi nanti kita akan buat question and answer. Mohon satu, tuan-tuan dan puan-puan jangan kata, oh ini untuk setting jenis kunia. So bolehlah bolehlah buat benda-benda macam ni. No, I believe boleh juga kita implementasikan di sekolah. Cuma disebabkan cara PNP di jenis kunia yang berbeza, nanti saya akan tunjukkan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu, apa yang kita boleh buat, minggu depan saya boleh buat satu sesi lagi Facebook Live untuk bercerita macam mana RPI dan isi kandungan tu kita terjemahkan ke dalam kelas. Sebab saya rasa satu isu yang besar juga adalah cikgu-cikgu tak tahu macam mana RPI yang duduk dalam kertas tu nak kita terjemahkan kepada aktiviti harian dalam kelas. Saya rasa yang itu kita perlukan satu sesi lagi ya. Okey, jom kita tengok RPI anak. Untuk makluman semua orang, di jenis kunia kami tak panggil RPI, kami panggil Plan Perkhidmatan Individu dan Keluarga. Dalam bahasa Inggerisnya adalah Individual Family and Service Plan. Kalau mengikut Akta IDEA, Individuals with Disabilities Education Act di Amerika, anak-anak yang 5 tahun ke bawah yang memerlukan OKU, yang ada diagnosis OKU, mereka tidak disediakan IEP tetapi mereka disediakan IFSP, tetapi yang sebenarnya kontennya sama, cuma
dalam IFSP tu cikgu macam mana nak jalankan intervensi yang cikgu rancang itu minggu depan ya, insyaAllah minggu depan kita kongsi. Hari ni kita fokus kepada rancangan tu, kita fokus macam mana kita nak merancang dan menulis rancangan tu dulu ya cikgu. Right, jadi sepatutnya dalam IFSP ataupun Family Service Plan ni dia kena ada elemen macam mana kita menyokong keluarga. But that's for another time. Let's just focus on the RPI. Seperti tahun lepas, everybody, RPI dia mula dengan bahagian 1 which is butiran kanak-kanak. Dan of course nombor 1 ada nama, tarikh lahir, umur jantina, nama ibu, nombor telefon, alamat email, dan dalam ini saya rasa dua perkara yang saya nak highlight di sini adalah kita kena ada satu section mengenai bahasa ibunda di rumah dan juga apakah bahasa yang kita nak pakai di kelas. Contohnya kalau kata anak itu menggunakan bahasa Tamil di rumah, maka di kelas kita ajar bahasa Melayu, itu kita kena nyatakan dalam RPI sebab itu nanti akan ada isu. Sebab anak-anak yang kurang upaya ni rata-rata mempunyai masalah komunikasi juga. So right daripada beginning kita kena jelaskan apa bahasa dia pakai di rumah, apa bahasa dipakai dalam kelas ya. Dan satu lagi adalah masalah kesihatan. Sama ada anak ada alergi ke, sama ada anak ada sawan ke, yang itu maklumat tu perlu ada supaya apabila cikgu merancang aktiviti, cikgu tahu nak ambil peduli tentang masalah kesihatan. Okay. Now, bahagian kedua adalah tahap perkembangan terkini. Yang ini dah masuk dah, yang low functioning. Everybody please pay attention ya. Okay. Jadi untuk kanak-kanak yang low functioning, untuk tahap perkembangan terkini ataupun kita kata current performance, child's current performance. Maksudnya sekarang ni anak tu berada tahap mana. Kita perlu menyatakan anak-anak tu punya perkembangan terkini sebab berdasarkan maklumat perkembangan terkini itulah nanti kita akan set dia punya learning objectives. So bahagian 2 ni pun penting juga. Sekejap ya, saya ambil gebak. Okey. Sejuk, orang tua ni sejuk. Okey. Jadi mari kita tengok anak perempuan ini. Teks tak jelas sebab ada watermark tu Tapi tak apa, kita walk through. Okey. Yang tahap perkembangan terkini kanak-kanak tu, yang pertama sekali adalah tingkah laku. Tingkah laku dia macam mana? Sebab anak yang low functioning, anak berkefungsian rendah, memanglah akan mempunyai isu tingkah laku. Kita tulis tingkah laku di situ, dan kalau anak itu tidak ada isu tingkah laku, kita boleh kata je tidak ada masalah tingkah laku dan sebagainya. Okey, saya tulis di sini ya. Saya bacakan di sini ya, untuk anak perempuan ini cikgunya tulis tingkah laku boleh menyertai aktiviti kumpulan dan circle time dengan separa bantuan. Maksudnya apabila anak tu buat aktiviti kumpulan, masih lagi memerlukan separa bantuan daripada guru ataupun PPM. Yang kedua, boleh menyertai aktiviti fizikal dengan separa bantuan. Contohnya kalau jogging ke, kalau lompat di trampolin ke, kalau main tangkap-tangkap bola boleh, tapi masih memerlukan bantuan. Kemudian nombor 3, transisi aktiviti dengan separa bantuan. Dalam tingkah laku ni, kami di jenis kurnia, kami selalu tulis kemampuan anak untuk transisi aktiviti. Maksudnya katakanlah dia kena pergi ke kantin. Sekarang waktu belajar.
Kemudian lepas belajar pergi ke kantin. Daripada aktiviti belajar nak pergi ke kantin tu, nak transisi aktiviti tu dia ada masalah tak? Sebab anak-anak yang mengalami autism, kata kalau dia cikgu bagi aktiviti mewarna, dia tengah seronok mewarna, tiba-tiba cikgu kata okey lagi 2 minit kita kena pergi ke kantin, dia dah mengamuk. Jadi kalau kata dia ada masalah dengan transisi aktiviti, cikgu kena buat planning macam mana nak latih dia supaya dia mampu berubah dari satu aktiviti ke satu aktiviti dengan smooth, dengan tiada apa-apa masalah. Okay, right. Yang keduanya adalah kemahiran adaptif ataupun urus diri. Dan yang pertama sekali kita tengok adalah kemahiran di tandas. Kalau kata macam anak ni kan belum memulakan latihan ke tandas. Jadi nampak sangat cikgu tu akan fokus kepada latihan ke tandas. Selain daripada latihan ke tandas, satu lagi kemahiran yang kita fokus adalah kemahiran makan. Maksudnya anak tu boleh tak duduk di meja dan makan. Sebab itu dalam kelas kita yang 2 jam tu, kita ada slot 15 minit di mana mak bapak digalakkan untuk bawa snack. Macam makanan ringan lah, buah-buahan ke, biskut ke, sandwich ke, dan kita nak ajar anak makan. Okey. Untuk anak yang low functioning, yang memang tak boleh buat apa-apa, memang kemahiran pertama yang kita fokus adalah pertama sekali latihan ke tandas, yang kedua makan, yang ketiga pakai kasut, buka kasut. Sebab bila dia masuk ke kelas, dia kena buka kasut, dia kena susun. Nak keluar, nak pergi padang ke, nak pergi mana, dia kena pakai kasut. Jadi itu dia punya turutan dari segi kepentingan apa dia kemahiran adaptif yang kita nak ajar, ya. Kemudian yang ini cikgu tulis kemahiran urus diri yang lain, boleh basuh tangan dengan separuh bantuan, boleh makan finger food, maksudnya makan yang dia boleh makan pegang dengan jari tu, dan boleh letak kasut dan beg di rak dengan separuh bantuan. Saya bagi big idea kepada cikgu-cikgu, ya, iaitu kita nak anak murid kita boleh berfungsi dengan baik dalam kelas. Jadi kita tengok apabila dia datang ke kelas untuk kemahiran adaptif, apakah kemahiran yang dia perlu ada? Apakah kemahiran yang dia perlu ada? Yang itulah yang kita ajar. Kalau dia perlu buka kasut, perlu susun kasut dengan elok, kalau kita tak ajar, cikgu akan tension, darah naik tinggi sebab 6 tahun anak di sekolah rendah tu tak belajar lagi macam mana nak buka kasut, macam mana nak susun kasut. So whatever the skills that children need in school, kita ajar. Pergi ke kantin pun kita ajar. Beratur untuk beli makanan pun kita ajar. Nak keluarkan duit untuk bayar pun kita ajar. Okey? Sebab itulah saya kata RPI ini adalah lebih besar daripada kurikulum. Sebab dalam kurikulum tu ada dihalusi tak apa yang anak-anak perlu. Kalau tak dihalusi tapi kita tengok keperluan, maka kita kena ajar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab itulah saya apabila berbincang dengan bahagian pembangunan kurikulum, saya kata apa yang kita buat di junior school ni adalah modul, bukan kurikulum, tapi modul yang boleh diguna sebagai suplemen kepada KSSRPA, kepada KSSM dan sebagainya. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadinya itu kemahiran urus diri. Kemudian kita fokus kepada tugasan di meja belajar. Jadi cikgu ukur. Pada masa itu anak mula datang ke kelas, dia boleh duduk di meja belajar 3 hingga 5 minit saja. Kemudian apabila disuruh buat kerja, tempoh tumpuan dia 2 hingga 3 minit saja. Tadi kan yang mana yang kata nak ajar anak duduk di meja 15 minit buat kerja, itu kerja OT tak? Macam ni je. Anak duduk di meja, the first time anak masuk dalam kelas duduk di meja, you time. Okay, bila bagi. Dan bila you nak time, nak ambil dia punya, kita panggil dia punya basal. Maksudnya, basal tu maksud dia, kemahiran dia di bawah sekali tu, apa tahap dia? Bila kita nak ambil basal untuk anak duduk di meja dan siapkan tugasan, kita tengok kalau dia suka mewarna apa? Okey, dia suka mewarna Upin dan Ipin. Kita foto state gambar Upin dan Ipin, kita
letak atas meja dan kita suruh dia warnakan, dan apabila kita bagi satu aktiviti yang dia minat, kita ambil timer dan timer dekat phone kita tu dan kita time berapa lama dia boleh duduk. Jadi kita boleh buat ujian kecil ini 2-3 kali dan kita kata memanglah 2-3 kali buat pun memang dia boleh duduk tu 3 minit hingga 5 minit saja, dan bila bagi tugasan dia boleh buat 2 hingga 3 minit saja. Okay? Right. Kemudian yang berikutnya kita tengok tugasan di meja belajar adalah kemahiran kesediaan belajar. Contohnya, boleh tak bila nak duduk tu, boleh tak dia tarik kerusi dia duduk, dan boleh tak dia ambil apa kerja yang dia perlu buat, boleh tak dia siapkan, lepas tu bila dah siap tu boleh tak dia simpan di tempat yang sepatutnya, kemudian boleh tak dia bila dia nak bangun tu boleh tak dia susun balik kerusi. Jadi kita senarai kan, dan kita tengok yang mana satu dia boleh buat. Okay, right. Kemudian dari segi kognitif, untuk kognitif anak-anak low functioning ni, selalu kita tengok dia kenal warna ke tidak, dia kenal angka ke tidak, dia kenal huruf ke tidak, dia kenal objek-objek harian ke tidak, seperti kasut, baju, cawan, seluar, buku, pensel. Ini adalah perkataan-perkataan yang dia akan dengar setiap hari. Sebab bila dia masuk dalam kelas, cikgu akan kata, okey, keluarkan buku. Dia tahu tak buku? Mana pensel? Dia tahu tak pensel? Okey, kita nak keluar, semua orang pakai kasut. Dia tahu tak kasut? Ini yang kita kata mengenal objek-objek harian. Dan selalunya kita tak boleh pun nak kata, most of the children kan yang datang, yang low functioning, kita, ini apa? Ini kereta. Ini apa? Ini buku. Tak boleh. They are not even to that level. Jadi apabila dia tak kenal pun, untuk kognitif apa yang kita buat, selalu kita suai padan. Gambar baju, boleh tak dia suai padankan dengan gambar baju? Gambar kasut, boleh tak dia suai padankan dengan gambar kasut? Kemudian bila dia dah boleh, then kita move to the next level, which is gambar baju kita letakkan kasut merah dengan baju hijau di atas meja. Kemudian kita bagi baju warna merah. Adakah baju warna merah tu dia nak suai padankan dengan kasut merah ke atau baju yang hijau? Dia akan suai padankan baju yang merah tu dengan baju yang hijau. Masuk kategori baju. So matching ni pun dia ada level-level dia. Contohnya buah apple, adakah dia akan match dengan satu kotak pensel ataupun dia akan match dengan sebakul buah-buahan? Dia akan match dengan sebakul buah-buahan. Itu mula-mula tu kita match dengan dua gambar yang sama, lepas tu kemudian kita angkat level dia. Mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu doktor macam mana kita nak ajar kemahiran kognitif, mungkin kita maybe kita boleh ambil 1 jam untuk ni ya. Right. Jadi itu kognitif. Kognitif kita lebih fokus kepada matching, lebih kepada sorting, lebih kepada fine motor activities. Dia boleh draw a line ke tidak, draw a line horizontal, draw a line vertical, draw a line zigzag, draw a line wavy, lepas tu mula draw objects. Kita punya langkah-langkah. Itu semua sebahagian daripada modul jenis Kunium. Okey. Kemudian kemahiran mendengar arahan. Now, adakah anak tu apabila diberi arahan rutin? Arahan rutin tu maksudnya jom kita pergi padang, jom kita duduk, jom kita menyanyi, jom kita makan. Bukanlah kata jom kita panjat pokok. Maksudnya aktiviti rutin, arahan rutin yang dalam kelas tu kan. Jadi apabila guru memberi arahan rutin, dan selalu kita disebabkan anak-anak tu very low IQ, what we do is that kita akan bagi arahan dengan menggunakan cue gambar. Contohnya kalau kita nak suruh dia pergi ke tandas, kita ada gambar tandas dan kita kata, Amar, masa untuk ke tandas, jom. Kita bagi arahan verbal, arahan secara pertuturan, dan kita tunjuk gambar. Apabila anak yang tak faham arahan, apabila kita beri arahan secara verbal dan kita tunjukkan sokongan visual, selalunya kefahaman anak tu lebih mudah lagi. Jadi cikgu ni dia buat laporan. Arahan rutin dengan cue visual.
anak ni masih lagi perlukan separuh bantuan. Arahan rutin tanpa cue visual pun masih memerlukan separuh bantuan. Arahan satu langkah dengan cue visual pun separuh bantuan. Arahan satu langkah tanpa cue visual pun itu bantuan penuh. Jadi nampak tak cikgu-cikgu ni kan, bila kita kata nak melihat anak-anak ni faham arahan ke tidak, pecah-pecahkan lagi. Don't worry, salah satu perkara yang kita akan buat insya-Allah dalam bulan Mei atau Jun ini, Genius Kurnia akan mengeluarkan modul kami. Ini iklan sikit lah kan, akan modul kami, dan modul kami tu kita ada protokol, kita ada borang macam mana nak interview ibu bapa, kita ada borang macam mana nak buat penaksiran anak, nak buat pemerhatian, kemudian kita ada borang macam mana nak kumpul maklumat anak dalam kelas. Dengan 3 sumber ni, maksudnya interview mak bapak bagi maklumat, lepas tu dengan cikgu buat pemerhatian direct kepada anak-anak tu, dan satu lagi bila anak masuk dalam kelas kita continue buat pemerhatian. Maklumat-maklumat ni akan dikumpul dan dimasukkan ke dalam borang RPI. Jadi cikgu-cikgu di Genius Kurnia, dia tak susah sangat nak tulis maklumat dalam bahagian 2 ni sebab kami dah ada borang-borang. Dia tanda-tanda dan maklumat dalam borang tu pindah saja masuk dalam ke RPI. Jadi saya rasa kalau kita ada modul macam tu untuk anak yang low functioning, itu yang senang tu ya. Right, insya-Allah tolong doakan ya, kita boleh keluarkan sama ada bulan Mei ataupun bulan Jun. Okey, kemudian kemahiran komunikasi dan bahasa. Genius Kurnia yang murid 350 orang ni pun kami hanya ada satu speech therapist saja, dan kami sangat bersyukur kami sekurang-kurangnya adalah satu speech therapist kan. Tapi yang sebenarnya tak cukup. Tapi hakikatnya adalah kalau kita nak tunggu sehingga setiap sekolah di Malaysia ada sekurang-kurangnya satu speech therapist, saya rasa kita kena tunggu 50-60 tahun lagi. Is going to take a very long time. Jadi sebab itu perkara-perkara yang asas tentang speech therapy, cikgu-cikgu boleh belajar. Cikgu-cikgu boleh belajar. Dan bukan saja cikgu-cikgu, mak bapak pun. Sebab itu speech therapist di Genius Kurnia, dia bukan bekerja direct dengan anak-anak. Bukan dia ambil anak-anak tu dan buat speech therapy 45 minit. Kalau setiap anak dia ambil seorang-seorang buat speech therapy 45 minit, jenuh lah. Kurus tinggal tulang takkan sebab. Jadi apa yang dia buat adalah speech therapist akan masuk dalam kelas dan dia akan tengok dalam kelas tu apa keperluan anak-anak dalam kelas tu, dan dia akan bagi coaching kepada cikgu-cikgu dalam kelas tu. Okey, untuk anak ni you pakai visual cue, untuk anak ni you boleh pakai apa-apa, dan cikgu-cikgu itulah yang menjalankan apa intervensi speech untuk anak itu. Dan kaedah ini kita panggil transdisciplinary teaming, transdisciplinary service. Itu maksud transdisciplinary ya. Ini untuk orang-orang yang tahu tentang special education. Right. Jadi untuk kemahiran komunikasi dan bahasa, kita bahagikan kepada pre-verbal, bahasa, komunikasi dan sosial. Sebab komunikasi tu dia tak boleh lari daripada sosial. Untuk ada komunikasi perlu ada kemahiran sosial. Untuk kemahiran sosial perlu ada kemahiran komunikasi. Dia bersangkut paut, okey. Untuk pre-verbal, anak ni boleh memberikan tumpuan kepada objek dengan separuh bantuan, boleh menunggu giliran dengan separuh bantuan, boleh memadankan objek dengan objek, boleh memadankan objek dengan gambar. Untuk bahasa, boleh memahami arahan rutin dengan key visual dengan separuh bantuan, boleh menghasilkan bunyi ah. Untuk komunikasi pula, boleh bersalaman dengan guru dengan separuh bantuan, boleh meminta dan menggunakan PAX fasa 1 dengan separuh bantuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu tentang PAX, mungkin saya boleh minta speech therapist di Genius Kurnia namanya Puan Annie Yong untuk buat Facebook Live 1 jam mengenai PAX ya. Tapi kalau 1 jam tu lebih kepada pengenalan lah, lebih kepada basic. Dan kemudian dari segi sosial boleh bermain dengan ayah, ibu, guru dengan separuh bantuan. Dia bermain ni kan selalu kita mula bermain secara solitary atau bermain bersendirian. Bila anak dah boleh bermain bersendirian, then kita bergerak kepada anak boleh bermain dengan orang dewasa. Kemudian apabila dia boleh main dengan orang dewasa, barulah kita fokus kepada anak boleh main dengan rakan sebaya. Selalu stepnya adalah lepas dia main sendiri, main dengan orang dewasa dulu, sebab orang dewasa tu akan membantu dia dalam aktiviti sosial tu.
dan boleh membantu dia kembang. Then bila dia dah ready, barulah dia bermain dengan rakan sebaya ya. Okey. Jadi kalau MBK yang perlu penuh bantuan macam mana, saya rasa saya cadangkan kepada Puan Nurul Hayati, kalau kata yang cerebral palsy yang ada masalah pergerakan dan sebagainya, kita akan buat Facebook Live yang lain. Tetapi yang anak-anak hyper ni pun kadang-kadang bila kita suruh buatkan dia akan mengamuk. Akan selama 40 minit, 30 minit akan bergolek-golek di lantai. Apabila dia bergolek-golek di lantai tu, apa yang kita latih pada cikgu kita adalah semasa anak-anak tantrum, kita kata, okay, this seronok main. Sebab dalam kelas kita tu kan ada alat permainan. Dia tengah seronok main. Tiba-tiba dia seronok main, kita kata, okay, lagi 2 minit kita pergi ke meja belajar dan kita belajar. Lepas tu nanti bila ni, okay, lagi 1 minit. Untuk transisi aktiviti memang kita kena bagi, kita bagi kita bagi queue. Okay, lagi 1 minit, lagi 30 saat. Okay, 10 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Playtime is over. Jom kita pergi belajar. Bila kita kata macam tu kan, wah! Dia tengah seronok main dengan terak lah, main dengan apalah. Wah! Bila dia mengamuk tu, cikgu-cikgu, bila kita mengamuk ni pun ada graf. Bila dia mengamuk semasa tengah picking tu, masa itu adalah masa kau bawa lah emas ketul ke, kau bawa lah entah apa benda, dia tak akan ni. Jadi bila anak tahu, the best is not to go near them. Jauhkan diri dalam 5 langkah, 6 langkah, jangan pandang dia macam tu. Kita pandang ke lain tapi ekor mata kita pandang supaya kita pastikan dia tak ketuk kepala ke, dia tak ketuk kepala ke lantai ke. Dan bila graf tu, bila dia dah dia tarik nafas, masa tu kita akan pergi bawa kad gambar dan kita kata, okey Ahmad, masa untuk kita pergi ke meja belajar. Dia tengok, kita bagi arahan untuk pergi ke meja. Okey, Ahmad belum bersedia, cikgu bagi masa lagi. Dan masa dia duk tengah picking tu, kita pergi ke lain. So, kita dah pergi dah kali pertama dengan gambar meja untuk dia pergi ke meja. Dia mengamuk. Dia, bila dia dah graf tu, kita biar. Bila penat. Mengamuk ni penat. Bila dia tu, kali ni cikgu akan pergi dan bawa 2 kad. 1 kad belajar, 1 kad belajar dan 1 lagi kad benda yang dia tak suka lah. Cuci tandas ke, sapu lantai ke apa. Okey, Amar nak yang mana? Dan kita bagi dia pilihan, 1 pilihan ni, ataupun kita akan bawa dia 1 perkara yang dia tak suka, susun kasut ke, 1 lagi adalah puzzle yang dia suka dan puzzle tu letak kat meja. Bila kita bagi pilihan, selalunya anak-anak akan pilih. Okey, cikgu-cikgu kena tahu. Ini yang kita Teacher Nina Zarina, untuk Teacher Nina Zarina, ia ada soalan tu tetapi nanti kita sampai sebab kita nak go through untuk bila duduk di meja 15 minit kita kena ada tugasan lah, dan tugasan di meja tu kan Teacher Nina, apa tugasan yang untuk dia punya kognitif dia tu lah, yang kognitif matching, drawing lines, sorting dan sebagainya. Okay? Right. Memang kena ada aktiviti. Okay, Teacher Nina? Tak boleh tak ada aktiviti sebab kita ukur 15 minit tu dia duduk, bukan duduk nganga tak buat apa-apa, tapi dia punya objektif adalah Aisyah boleh duduk di meja dan menyiapkan tugasan selama 15 minit. Okay? Okay. Jadi kita patah balik social. Social boleh bermain dan sebagainya. Right. Kita kena cepat sikit dah. Ini adalah bahagian ketiga di mana kita ambil maklumat-maklumat di bahagian 2 tu, dan di bahagian ketiga ni kita set dia punya objektif untuk 6 bulan. Kalau di Genius punya objektif pembelajaran tu kita set 6 bulan,
Dan dalam tempoh 6 bulan tu kita tengok apa dia capai, apa dia tak boleh capai. Bulan Julai tu kita set satu lagi. Dan saya rasa set target untuk 6 bulan ni is very good. Kalau set every 3 months, saya rasa cikgu nanti terlalu banyak perlu menulis. 6 bulan is good enough, ya, everybody. Right. Jadi minggu lepas kan saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tutup pada tuan-tuan dan puan-puan, satu RPI anak yang high functioning kan. Dan kalau tak salah saya, anak yang high functioning tu dia punya objektif pembelajaran dia sampai 17. Bagi mereka yang tak ada ikuti Facebook live saya yang minggu lepas, boleh pergi ke Facebook saya Hasnah Turan dan boleh review balik Facebook live itu. Dan untuk yang minggu lepas saya gunakan RPI seorang anak yang high functioning, objektif pembelajaran dia ada 17. Dan pada masa tu pun saya tak ada suara, Puan Hafsah. Malisa ada suara ke? Betul ke tak ada suara? Ke ataupun ada suara? Puan Hafsah, ada suara. Agaknya Puan Hafsah tertekan volume button ke apa kan. So, minggu lepas semasa saya kongsi RPI yang high functioning tu, kalau yang ikuti minggu lepas, boleh lihat bahawa untuk anak yang high functioning, kadang-kadang dia punya objektif pembelajaran dia sampai 17. Sampai 17. Kan? Sampai 17. Jadi saya dah kata, mengikut pengalaman saya, selalunya anak yang low functioning, dia punya objektif sikit saja, 6, 7. Maksudnya kita kena fokus kepada core. Nanti bila dia dah macam Cikgu Hasri, sebab itulah Cikgu Hasri tak mau duduk di meja tu, itu adalah perlu menjadi satu target objektif pembelajaran kita. Sebab kalau anak masuk tahun 1, dia tidak ada kemahiran untuk duduk di meja, tetapi cikgu tak fokus untuk latih dia duduk di meja, maka apa yang akan berlaku? Dia naik tahun 2 pun masih duduk golek-golek atas lantai, tahun 3 pun masih golek-golek atas lantai, tahun keempat, kalau rezeki dia dah jadi matang sikit, mungkin dia akan duduk. Tapi kalau tidak, duduklah bergolek di meja kan. Jadi patah balik kepada kita punya RPI. Cuba kita tengok, okey. Cuba kita tengok objektif pengajaran dia, okey. Yang pertama dia kata boleh duduk dan menyiapkan tugasan di meja dengan berdikari selama 8 minit. Cikgu ni dengan berdikari dia ulang 2 kali. So maksudnya kita ingat tak tadi, yang tadi tu kita kata kemahiran di meja, dia boleh duduk 3 hingga 5 minit saja dan tumpuan dia 2 hingga 3 minit saja. So maksudnya dia boleh duduk buat kerja tu dalam 3 minit saja. Jadi itu adalah dia punya kemahiran pada bulan Januari dan cikgu ni target pada bulan Jun dia setiap kali dia boleh duduk 8 minit. So jadi kalau cikgu tu dia punya tempoh pengajaran akademik dia adalah 30 minit, apa dia akan buat adalah dia akan panggil anak tu duduk 8 minit. Kemudian dia akan bagi break 3 minit. Kemudian dia akan panggil lagi 8 minit, bagi break 3 minit. Kemudian dia akan panggil lagi 8 minit, bagi break 3 minit. Jadi 8 campur 3, 11. 11 darab 3 adalah 33 minit. So macam tu. Tapi saya rasa kalau 6 bulan untuk seorang anak yang boleh duduk 2-3 minit, cikgu targetkan 8 minit. Saya rasa ini sama ada cikgu tu meletakkan objektif yang agak rendah ataupun mungkin cikgu ni dia lebih kenal murid ni dan murid ni adalah murid yang betul-betul low functioning yang dia rasa memang akan progress very slow. Anak yang high functioning, graf kan dia punya progress, saya pakai macam ni Jadi kan anak yang high functioning, graf perkembangannya tu zoom macam tu. Tegak macam tu. Tapi kalau anak yang low functioning, mungkin dia punya ni macam tu. Jadi dalam tempoh 6 bulan, anak yang low functioning boleh mungkin capai 8 minit saja. Tapi anak yang high functioning, yang graf dia macam tu, dalam tempoh 6 bulan dia boleh sampai 15 minit macam tu. So sometimes it depend on the child. Okay. Jadi
cikgu ini dia tulis di sini, dalam bulan Mei dia target budak tu boleh duduk. Oh, jadi bulan Mei budak ni boleh duduk 3 minit, bulan Julai 5 minit dan bulan Ogos 7 minit. Nampak tak? Step by step macam tu, okay? Right. Nombor 2, boleh melakukan 6 daripada 6 kemahiran di meja dengan secara berdikari. 6 kemahiran tu apa, Cikgu Malisa? 1, jalan ke meja. 2, duduk. 3, ambil tugasan. 4, siapkan tugasan. 5, yang siap tu disusun dengan baik. Yang 6, bangun dan susun kerusi. Jadi itu adalah dia punya senarai semak untuk kemahiran belajar di meja, dan cikgu target 6 tu Mei dia boleh buat 2 sehingga ke 5. Okey. Kemudian boleh melakukan kemahiran di tandas sebanyak 5 daripada 10 kemahiran. Jadi kemahiran ke tandas tu kita pecahkan, ada setengah kemahiran pecah dia jadi 6, ada setengah kemahiran dia pecah jadi 8, tapi dengan kemahiran ke tandas tu cuba kita tengok ya. Bagi tahu cikgu, kemudian pergi ke tandas, buka seluar, duduk, cuci, pakai seluar, pump, pakai seluar, cuci tangan, pakai seluar balik. So dalam 10 macam tu. Jadi cikgu akan ada satu list, dan minggu lepas saya dah tunjuk dah macam mana nak kumpul data. Cikgu akan sediakan satu list dan dengan 10 kemahiran tu bagi tahu cikgu pergi ke tandas, dan cikgu kalau kata budak tu boleh buat, cikgu akan tulis 2. Kalau budak tu tak boleh buat, cikgu akan tulis 0. Kalau budak tu boleh buat tapi tak cantik ke ataupun perlukan pertolongan, cikgu akan tulis 1. Jadi kalau kita tengok 2 tu maksudnya budak tu berkembang dengan baik lah. Kalau kita tengok dia punya borang kumpul data dia 0, 0, 0, itu maksudnya budak tu tak berkembang, dan maka kita kena figure balik, maksudnya cara kita ajar dia tu tak berjaya. Sama ada kita kena ubah kita punya teaching material ke, kita kena ubah cara kita ajar ke, kita kena ubah objektif pembelajaran. Sebab kita tak boleh 6 bulan 0, 0, 0, kita tak boleh ya. Okay. Right. Tasha Syahmi, sekurang-kurangnya berapa objektif? Berapa objektif tu cikgu bergantung kepada anak tu. Macam tadi saya kata minggu lepas saya kongsi RPI anak yang high functioning, anak tu ada 17. Minggu ni saya kongsi RPI anak yang low functioning, anak ini ada dalam 5 saja. Ada dalam 5 saja. So bergantung kepada anak tu. Jadi selalunya anak yang high functioning ni kan, 6 kemahiran asas ni, duduk di meja, tidak ada tingkah laku, boleh ingat arahan, semua dia dah capai. Jadi kita kembangkanlah. Kita kembangkan. Ada satu objektif untuk menulis, ada satu objektif untuk membaca, satu objektif untuk matematik, satu objektif untuk bermain dengan kawan, ada satu objektif untuk. So bila dia dah meningkat, then dia punya objektif tu akan banyak ya. Right. Cikgu Jivanetika, berapa domain skills tu? Cikgu baru ke, sebab tadi saya dah cerita. Mana tadi? Sekejap ya, saya scroll, ada satu max. Okay, so we are down to soalan Cikgu Jivanetika. Dia macam ni Cikgu Jivanetika. Di jenis kurnia, kami ada satu modul yang dikenali sebagai learning readiness ataupun kesediaan belajar. Dan untuk learning readiness ni kita ada 6 item. 6 item. Item ini untuk cikgu-cikgu lain kita macam ulang kaji lah ya. 6 item ini adalah nombor 1, dia mampu ikut arahan 1 langkah. 2, tingkah laku tiada yang negatif, disruptif atau agresif. 3, boleh duduk di meja dan menyiapkan tugasan selama 15 minit. Kemudian toilet training. Kemudian komunikasi awal iaitu meminta, dan yang keenamnya mampu bermain. So ini adalah 6. So kan Cikgu Jivanetika, di jenis kurnia kita tak fokus kepada motor kasar, motor halus, social, emosi, komunikasi, kita tak tu. Kita ikut yang 6 ni.
So ini adalah kemahiran asas dia dan kita pastikan anak ada kemahiran asas ni. Sebab bila anak ada kemahiran asas ini, then kita boleh ajar membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Okey, Cikgu Jevanetika, doktor macam mana nak dapatkan salinan PPIK ni? Minggu lepas saya janji nak kongsi tapi Allah ya Tuhan aku. Malisa ada kat sini, dia tahu saya punya schedule macam mana sibuknya dan tadi dan di sini ada yang tanya, so saya Cikgu Ismail Kipra akan record, ya akan direkod dan video ni akan ada dekat Facebook saya dan tengoklah saya akan bincang dengan tim digital kalau nak letak dekat website Jenis Kurnia ke. Tapi adalah dengan tisunya, dengan apanya, it's not clean lah kan. Right, jadinya saya nak iklankan di sini insyaAllah dalam bulan 5, we're hoping bulan 5 atau bulan 6, Jenis Kurnia akan cetak modul kami dan dalam modul kami ni akan ada contoh RPI, akan ada senarai semak, soalan yang nak temu bual ibu bapa, ada item semasa penaksiran, masa direct observation, juga item dalam kelas. Jadi nanti cikgu boleh beli modul tu kan, semua ada, cikgu boleh follow step by step. Macam resipi masak kan, mula-mula panaskan minyak, tumis bawang, kita ajar step by step macam tu, okay? Right. Cik Hasri, Cik Hasri, dia macam ni Cik Hasri. Hari ini kan Cik Hasri, kita fokus kepada anak kefungsian rendah, Cik Hasri. Jadi, kalau anak Cik Hasri nak minat yang kefungsian tinggi, boleh review Facebook Live saya. Yang minggu lepas kita fokus kepada anak kefungsian tinggi, tetapi anak kefungsian tinggi tu lebih kepada untuk anak-anak prasekolah, anak-anak tahun 1. Mungkin Cikgu Hasri boleh tengok video tu dan dapat the main ideas and then you boleh boleh apply kepada anak-anak di sekolah menengah. Okey, Cikgu Hasri. Jadi saya ada tempoh 1 jam saja. Ini pun dah sampai 1 jam. Saya tak boleh nak cover everything. Saya tak boleh nak cover anak hyper dengan anak yang terlantar. Saya tak boleh nak cover high functioning dengan low functioning. So satu-satu. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan, ini Cikgu Zakiah tanya tentang tandas. So mungkin kalau nak nanti kita buat satu Facebook Live tentang tandas saja. Cikgu Zakiah, kalau Cikgu Zakiah nak tahu, di YouTube Dr. Hasnah Turan saya punya, saya ada 4 video berkongsi tips macam mana nak toilet train. Memang tips-tips tu lebih kepada ibu bapa, tapi cikgu boleh apply juga. As I said to Cikgu Hasri just now, you can get the main ideas and apply, okay? Tapi nanti untuk minggu depan, saya rasa minggu depan kalau tuan-tuan dan perempuan masih nak saya buat Facebook Live, minggu depan saya akan buat bagaimana nak terjemahkan RPI ini ke aktiviti di dalam kelas. Okey, sebab tadi ada teacher Nina pun ada tanya budak duduk di meja belajar apa. Yang itu kalau saya nak cerita tu mau 3 jam. Okey, so next time ya. Dan yang ketiga di sini boleh melakukan kemahiran tandas sebanyak 5 daripada 10 kemahiran. Nombor 4 boleh meminta 10 objek dan nombor 5 boleh mengikut arahan rutin dengan cue visual. Dan tuan-tuan dan puan sudah habis dah RPI kita untuk anak yang low functioning. Dan di bawah situ adalah perakuan, saya telah membaca, so pegawai intervensi tanda tangan, ibu bapa tanda tangan, penyelia tanda tangan, dan bila semua tanda tangan diturunkan, dokumen ini menjadi apa yang kita panggil legal document ya. Hajah Aniza, macam nak menulis modul tu belum cetak lagi, insya-Allah bulan 5 bulan 6 kita cetak ya. Okey. Right. Jadi dah sampai dah kita penghujung. Untuk anak low functioning, dia punya RPI dia hanya 4 muka surat saja cikgu. 4 muka surat saja. Kalau tak salah saya minggu lepas yang kita bincangkan tentang anak high functioning, saya rasa 7 muka surat atau 8 muka surat. Jadi cikgu-cikgu, RPI ni sangat mudah. Sangat mudah. Jadi saya harap tak adalah lagi cikgu yang bila kita pergi ke sekolah, file RPI-nya tu cantik tapi isinya kosong. Okey. Cikgu Hafsah kata, Puan Hafsah cikgu
saya baca. Puan Hafsah ni dia adalah lecturer IPG Raja Melewah. Right. Cikgu Hasri, jika murid PPI dan kofisiat tinggi, pendapat saya memang boleh ikut subjek sebab mereka tidak ada masalah yang dihadapi oleh murid. Right. Okay, yes. Memang macam tu. Betul apa Puan Hafsah. Dia kan, dia talking about murid-murid yang tidak ada kemahiran belajar, kesediaan belajar atau learning readiness. Jadi pada mulanya memang kita kena fixkan yang itu, dan bila dah ready pelan-pelan kita pergi kepada asas 3M, asas social komunikasi. Dan apabila anak dah sampai tahap tu, contohnya macam anak-anak 6 tahun 7 tahun di jenis kuliah, dia dah kuasai semua ni, memang mereka akan berada di kelas prasekolah yang akan masuk ke tahun 1 aliran perdana. Dan di situ memang mereka dah belajar membaca, belajar kefahaman, isi 40, baca petikan dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah 1 jam. I have to stop here. Saya bagilah maybe 3 hingga 5 minit nak tanya soalan. Dan saya nak cadangkan untuk minggu depan kita buat hari ni hari apa? Hari Selasa. Hari Isnin minggu depan ada Nuzul Quran. Isnin cuti. So cikgu-cikgu minggu depan nak Isnin ke nak Selasa? Sebab Isnin tu adalah cuti awam. Dan Selasa tu bekerja tapi semua work from home. Jadi saya boleh kalau nak kongsi minggu depan 10.30 sama dengan Isnin atau Selasa, dan saya cadangkan kita buat topik macam mana ni mungkin kita ambil yang itulah, kita ambil yang low functioning ni, macam mana yang kita nak buat tulis RPI kita tulis ni, macam mana kita nak terjemah. Okey? Ada apa-apa soalan lagi tak? Setuju saya buat topik macam mana nak terjemahkan RPI. Puan Hafsah, RPI jenis kuliah ni sama ke dengan RPI yang Puan Hafsah ajar dekat IPG ke atau berbeza? Yang cakap terima kasih sama-sama. Cikgu Tara kata Selasa. Okey, Selasa lah. Right. Everybody nak apa lagi? Minggu depan kita belajar tentang macam mana nak implement RPI ke dalam kelas, okey? Is that okay with all of you? Saya bagi masa untuk tanya soalan, tak ada siapa tanya soalan pun. Doktor, okey, ni. Adakah teknik ini masih boleh digunakan untuk dia kan Puan Ilmiah, saya rasa untuk anak yang mempunyai kekurangupayaan, kita tak boleh tengok umur. Sebab saya pernah tengok anak yang 14-15 tahun dan tingkah laku dia macam anak 3 tahun. Di Makmal Autisma UKM dulu, there was one boy who was 4 years old, tetapi dia at the age of 4 dia dah boleh buat matematik. Dia dah not 4, 5. Dia dah boleh buat matematik dan macam-macam benda dia boleh buat. Walaupun dia 5 years old, dia punya kemahiran tu melebihi daripada abang-abang di Makmal Autisma yang umur 15-16 tahun. So bila kita bercakap tentang pendidikan khas, kita lebih fokus kepada kemampuan anak tu daripada umur. Dan kemudian katakanlah kita nak ajar murid-murid membaca bola ke cawan ke apa beza mengajar murid membaca perkataan ringkas untuk budak 5 tahun dengan budak 15 tahun. Bahan yang kita gunakan mungkin untuk bahan-bahan untuk budak 15 tahun dia reflect objek-objek yang murid 15 tahun minat kalau kita bandingkan yang dengan 5 tahun. Okay, right. Tadi thank you Dr. Hasna. Yes, memang kalau di rumah you buat home program pun anak di rumah pun perlu ada RPI. Sebab apa tahu Puan Hikmah? Sebab kalau kita tak ada RPI, kita tak ada hala tuju, tu satu. Lepas tu apa kita nak ajar tu kan kita tak tahu nak ukur. Sama ada yang kita ajar tu semakin meningkat ataupun tidak. Jadi kita ajar. Tengok duk ajar anak membaca dah 3 tahun tak dapat lagi membaca kan?
Okey. Right. Jadi nampak gaya, boleh send contoh RPI platform yang kami boleh akses. Nak letak kat Facebook je. Dekat Facebook tu kita bagi ni. Nanti kita buat copywriting. Okey. Cikgu Masa akan tolong saya. Minggu lepas pun saya janji tak tunai sebab saya punya schedule agak crazy juga. Okey. Right. Tak ada apa, semua kata okey. Thank you. Tak ada. Setuju cadangan hari Selasa. InsyaAllah Cikgu Mak Yasin ni kita akan buka Selasa 10.30. Nanti minta siapa pun tolong buat poster. Setuju dengan tajuk minggu hadapan Cikgu Muhammad Nur. Okey, minggu hadapan mungkin saya akan ambil RPI yang ini juga dan saya akan tunjuk contoh jadual dan kelas. Mungkin kita boleh pull out some of our writing dekat itu. So tak ada apa lagi. Sebab Isnin ada satu lagi ladap dalam Facebook. Okey. Fix lah kita buat hari Selasa ya. Kemudian tak ada apa perkongsian semua. Berkaitan murid disleksia. InsyaAllah murid disleksia kita akan kongsi. Saya duk memikirkan tentang bahan. InsyaAllah saya akan cuba ya, tapi mungkin a few weeks down the road. Okey. Kita dipilih Oh yes, betul Puan Hafsah. I'm reading Puan Hafsah punya tu. Apa yang Puan Hafsah kongsi ni, saya rasa saya minggu depan saya akan tunjukkan macam mana objektif di dalam RPI anak low functioning ni kita implementasikan di jenis kurnia, dan kemudian saya akan bagi idea macam mana nak implementasikan di sekolah, sebab di jenis kurnia anak hanya dengan satu murid saja, tetapi di sekolah anak dengan pelbagai cikgu yang different subjek. Okey, nanti kita akan bincang cikgu. Okey, right, setuju buat next week hari Selasa. Okey, semoga doktor sedia sihat. Amin cikgu Shi, thank you. Okey, yang teacher Nina punya soalan ni tentang behavior, mungkin minggu selepas tu kita fokus behavior dulu, behavior dalam kelas. Mungkin 9 pun dah masuk. Mungkin boleh tak kita bawa laptop ni, kita tunjuk dalam kelas ke apa ke, macam mana kelas kita set up Macam mana buat tu Kalau buat screen view ni, boleh je create video satu lagi kita. Kena buat ni. Right, berbincang dengan. So, yang the rest ni banyak kata thank you. Tak ada dah soalan apa-apa. Cikgu Wan Norawati kata ambil dari RPI ni supaya ada kesinambungan. Okey. So that is will do. RPI sekarang ni ikut domain kan doktor? Tak ikut domain. RPI ikut keperluan murid, tetapi untuk murid keusiaan rendah kita dapati 6 kemahiran asas learning readiness atau kesediaan belajar ni mereka tak ada, maka kita fokus kepada 6 ni. Okey, Cikgu Nak Aziati. Okey, Cikgu Nur Hidayah, Malisa. Cikgu Nur dah tanya, doktor bolehkan share semula 6 kemahiran yang murid low functioning boleh ada. Okey, nombor 1, murid boleh ikut arahan satu langkah. Yang kedua, tidak ada tingkah laku negatif, disruptif, agresif. Yang ketiga, boleh duduk di meja belajar dan siapkan tugasan selama 15 minit. Tapi masa mula-mula tu mungkin kita target 3 minit je, tapi selalunya kita target dalam 6 bulan tu kita target minimum 15 minit ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mempunyai kemahiran komunikasi awal, dan kemahiran komunikasi awal adalah meminta. I want book, I want rest, I want kantin. Itu kemahiran meminta. Dan yang kelima adalah toilet training. Toilet training is very important. Yang keenam adalah kemahiran bermain, mula-mula solitary, bermain sendiri, lepas tu bermain dengan rakan. Okey, ini yang basic. Kemudian katakanlah anak boleh ikut arah satu langkah, tingkah laku dah settle, dah boleh duduk di meja. Nah, terus kita ajar dia membaca, menulis, mengira. Okey? Right. Dah dapat dah Cikgu Hidayah? Okey. Tak ada apa-apa lagi. Selasa 10 dah Cikgu Zuhaira. Okey. Right. Darish dan Danish. Okey. Right. Okey. Dalam bilik saya terdapat pelbagai kategori murid doktor. Okey kan, Cikgu Selvi, mungkin minggu depan kita bincang yang ini. Macam mana murid yang ada pelbagai kategori untuk kita jalankan.
Okay, selalunya kan Cikgu Selvi, bila kita buat kelas di Genius Kurnia, as much as possible, anak-anak yang same level tu kita letakkan dalam satu kelas. Sebab kalau kata dalam satu kelas tu kita ada anak yang dah boleh buat jawapan kefahaman petikan ringkas, dan dalam kelas tu kita masih ada anak yang belum mengenal bunyi huruf, yang selalu mengamuk, cikgu akan pening lah. Jadi selalunya kita tak kira budak tu Down syndrome ke autism ke apa, tapi lebih kita tak tengok dia punya diagnosis, kita lebih tengok kepada functionality. Okay, Cikgu Selvi? Right. Okay. Okay, ada stalker di sini, nama dia Mumtazah Mustajab. Okay. Cikgu Ning Zatul mampu juga arah satu langkah, tidak ada masalah tingkah laku, boleh duduk di meja. What did I do to my ni? Saya boleh duduk di meja toilet training bermain. Ya, betul. Okay, so everybody, murid Down syndrome, Malisa, you need to come. I have, sekejap ya. Okay, murid yang Down syndrome pun sama dengan jawapan saya kepada Cikgu Selvi tu, iaitu bila kita cikgu kan, kita bukan doktor. Jadi kita tak melihat murid ni Down syndrome, murid ni autism. Ya, kita tahu, tetapi sebagai cikgu kita lebih tengok dia punya functionality. Kita ada anak autism, kita ada anak Down syndrome. Anak autism dengan Down syndrome ni boleh duduk di meja siapkan tugasan ke tak? Ada tingkah laku negatif ke tidak? Ada apa ke tidak? Itu dia. Nampak tak? Jadi functionality tu. Cikgu Rosmawati pun tanya yang sama. So same level, letak murid same level dalam kelas regardless of age or category. So mungkin kalau itu antara benda yang kita the list is going too fast. So saya ni Cikgu Lily, maybe saya jemput Cikgu Lily untuk join kita punya discussion minggu depan, sebab we have to stop. I have to get back to my okay. So thank you everybody. Bagi mereka yang ada lagi soalan, hope to join me minggu depan Selasa 10.30. Kita akan bincang macam mana nak implementasi RPI ke kelas, dan juga macam mana nak implementasi ke kelas di sekolah yang ada murid autism, ada murid Down syndrome, murid disleksia dan sebagainya. So thank you very much. Hope to see you insyaAllah panjang umur Selasa 10.30. Bye. Assalamualaikum.